Apa beza VOI dan VOC, doktor? Please explain. Okay, VOI ni nama dia variant of interest. Apa maksud variant of interest? Maksudnya dia lain sikit daripada virus COVID yang asal daripada Wuhan tu, dia berbeza sedikit. Korang kena faham apa itu mutasi dulu. Mutasi tu bermaksud dia berbeza sikit daripada mak bapak dia. Sepatutnya mak dia durian D24, ayah dia durian D24, tiba-tiba dia anak jadi durian Musang King. Jadi Musang King tu adalah satu mutasi yang berlaku. Faham tak? Jadi mutasi tu adalah bila anak tu dia tak sama dengan mak bapak dia, tu kita panggil mutasi. Jadi mak bapak dia tu adalah mak bapak dia tu adalah virus Wuhan, COVID yang Wuhan. Tiba-tiba dapat dekat anak, dia berubah bentuk sedikit. Berubah bentuk dari segi apa dia? Dari segi warna kulit, dari segi cuping telinga, dari segi batang hidung, dia berubah sifat. Jadi bila dia berubah sifat dan dia boleh menular dengan lebih cepat, dia dinamakan variant of interest. Dia memang lain sikit, dia menular cepat sedikit, kita bagi nama dia variant of interest. Kita kata kau ni lain sikit sifat kau ni, aku nak pandang je kat kau, aku interested dengan kau. Itu variant of interest. Variant of concern bermaksud dia lain sikit sifat dia. Dia daripada mak D24, ayah D24, tiba-tiba anak jadi Musang King. Tapi Musang King dia ni, anak dia ni dah lah sifat dia lain. Bentuk dia lain, dia menular dengan lebih cepat. Dia menyebabkan gejala jangkitan yang lebih teruk. Rawatan di hospital yang biasanya diberikan dan juga vaksin yang diberikan, kadar keberkesanannya berkurangan. Okey, apa lagi? Dia menyebabkan ujian pengesanan yang sedia ada, swab test yang sedia ada tu lagi susah nak detect. Jadi biasanya 2 kali buat dah boleh dapat positif, yang ni buat 4 kali, 5 kali masih tak positif. Buat 6 kali, 7 kali masih tak positif. Maka dia lagi susah nak detect. Mereka kena baca genom yang lebih panjang. Itu barulah kita panggil variant of concern. Variant of concern dia kena memenuhi ciri-ciri lagi cepat menular, gejala lebih teruk, vaksin dan rawatan kurang berkesan, dan swab test, ujian sedia ada lebih sukar mengesan jangkitan tersebut. Kalau variant of interest, dia cuma berbeza sifat dan juga lebih mudah berjangkit, penularan lebih laju. Dia ada ciri-ciri yang berbeza. Dia level ketiga kita panggil variant of high consequence. Yang tu tak ada dalam COVID, jadi tak payah belajar. Hopefully tak adalah pandemik yang ada kaitan dengan tu. Alright. So tak logik langsung. Tahun lepas tak ada pun, apa benda tu yang nak cerita pasal logik tu. Tahun lepas tak ada pun. Sakna, benda tah dia kata tak logik, habis tu tak tahu pula apa yang tak logiknya. Nakal betul anak dia. Sebenarnya guys, mutasi ni adalah satu kebolehan yang diberikan oleh Tuhan kepada semua benda hidup dalam dunia ni. Semua organisma dalam dunia ni mempunyai keupayaan untuk go through mutasi. Termasuk Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, termasuk semua benda hidup. Bunga ros ada mutasi. Korang pernah tak tengok bunga ros yang berbeza-beza? Ada yang dia punya kelopak dia besar, ada yang kelopak dia tertutup, ada yang kelopak dia dekat-dekat. Itu semua adalah varian mutasi. Ada buah boleh bermutasi, haiwan boleh bermutasi. Korang pernah tak tengok kucing yang lain-lain? Kucing yang elok anak dia sama, tiba-tiba yang seekor tu lain sikit muka dia. Itu adalah mutasi. Sama juga dengan manusia. Manusia pun boleh mengalami mutasi. Apa contoh mutasi dalam manusia? Tiba-tiba ada 6 jari. Pernah tak tengok? Hrithik Roshan ada 6 jari. Tiba-tiba ada orang yang jari dia melekat macam gini. Ada orang yang biji mata dia bukan hitam, biru. Kita rasa cantik tapi tu mutasi sebenarnya. Biji mata dia ni, ada orang yang kulit dia vitiligo, putih. Dia bukan putih yang cantik, dia memang putih yang dia tak ada melanin. Itu adalah mutasi. Dia berubah bila dia copy genetik daripada mak bapak dia kepada diri dia, dia tersalah copy. Macam kita salah copy daripada cikgu kan, cikgu tulis kat papan hitam, kita tersalah tiru. Itulah proses mutasi. Bila dia tersalah tiru ke dalam genetik dia tu, maka dia jadilah mutasi. Jadi mutasi tu nanti
mutasi tu nanti dia akan disifatkan, dia jadi satu sifat dan dia menjadikan ia berbeza, dan bila kita tengok tu kita nampak beza. Ada juga sindrom-sindrom orang yang sumbing dan sebagainya, itu adalah antara benda-benda mutasi yang berlaku, dia lain sikit. Dan nak bagi contoh lah, nak bagi faham. Ya, jadi bila dia tersalah kopi, maka dia akan memberikan sifat yang berbeza. Maka kita panggil dia mutasi. Bukannya virus saja boleh memutasi, semua benda yang boleh membiak dalam dunia ni boleh memutasi. Itu adalah kebolehan. Mutasi boleh menyebabkan sesuatu varian tu, sesuatu organisma itu sama ada menjadi lebih kuat. Macam Teenage Mutant Ninja Turtle, dia jadi lagi kuat. Ya, manusia yang contohnya ada 6 jari, mungkinlah dia lagi kuat sebab heterosion tu dia lagi special sebab dia ada 6 jari kan. Ataupun manusia yang dia boleh satu, dia boleh jadi lagi kuat, ataupun dia boleh jadi lagi lemah. Lagi lemah tu apabila contohnya dia dapat setengah mutasi, macam kanser. Kanser pun boleh disebabkan oleh mutasi. Ya, kadang-kadang pendedahan terhadap cahaya matahari UV light yang berpanjangan pun boleh menyebabkan mutasi. Maka benda-benda ini boleh ada setengah mutasi yang menjadikan organisma itu lebih kuat, ada setengah mutasi yang menjadikan organisma itu lebih lemah, ada setengah mutasi yang menjadikan organisma itu sama, dia tak lebih kuat, dia tak lebih lemah, dia sama saja tapi dia lain. Ya, dalam anak-anak tu ramai-ramai semua hitam, tiba-tiba ada seorang je anak yang putih. Tak adalah dia lagi kuat, tak adalah lagi tak kuat, tapi dia memang bila dia mengalami mutasi dalam dia punya melanin production, maka dia jadilah anak yang paling putih. Mungkinlah kalau nak tengok cantik tu dia kuat lah, tapi dari segi kekuatan dia tak ada kuat pun. So it's as simple as that. Itu adalah kebolehan yang memang diberi oleh Tuhan. Macam mana mutasi berlaku apabila pembiakan berlaku. Dia membiak daripada nenek dapat ke anak, daripada anak dapat ke cucu, daripada cucu dapat ke cicit. Bila pembiakan berlaku, barulah mutasi berlaku. Jadi macam mana nak berhentikan mutasi? Berhentikan pembiakan dia. Kalau dia tak berhenti membiak, dia masih akan mutasi lah. Razan, kalau awak nak belajar, awak nak pergi library, awak nak pinjam buku, awak lah kena cari sendiri. Awak ni memang sampai besar mak awak duk suap awak lagi ke? Kalau awak nak cari mana video saya vaksin, carilah sendiri, benda hujung jari kot. Korang ni kan suka buat benda-benda mengkaji lah, apa benda lah, pergilah cari, pergilah search. Saya punya page kot, awak pergi dekat search tu pun boleh cari dah, apa masalahnya? Saya pula yang kena bagi awak link saya vaksin, awak siapa? Search lah sendiri, carilah sendiri. Amboi, mak buat kerja sendiri malas. Kalau dulu awak belajar sendiri, buat kerja rumah sendiri ke suruh orang lain buat? Vaksin membiak ke? Vaksin tak membiak lah, virus tu yang membiak. Susah betul lah orang yang malas belajar ni. Okey, Hani Haji Farouk, dia kata family dia, satu family kena COVID 7 orang dalam rumah, dalam masa 2 orang semua positif. Ya, tolong doakan untuk dia ya. Ada orang tu bagi tahu, tolong type je dekat Facebook cari vaksin Dr. Mala, apa yang susah sangat ya, pergi cari. Sendiri nak rajin, sendiri nak tahu, sendiri pergi cari. Jangan minta tolong orang lain. Tak kalau bukan kawan, Tok San nak minta tolong, saya tak nak baginya. Pemalas asyik kena swab pada muka, kena marah dengan doktor. Kata Tihani nama dia kata. Pada muka. Okey dah. Itu saja guys. Saya malas nak lebih panjang, sikit tekak sebenarnya. Saya pun nak tidur. So thank you so much. Ada 3 perkara yang saya sembangkan dalam video ini. Yang pertama berkenaan dengan rawatan. Macam mana nak percaya petugas kesihatan. Macam mana nak pastikan bahawa kita dijaga dengan baik, rawatan itu sesuai atau tidak untuk badan kita dan sebagainya. Yang kedua, saya juga share dengan anda mengenai status vaksinasi saya. Anda juga janganlah hanya kerana ada orang trigger, hanya kerana ada orang cocok kita, kita duk sibuk nak tunjukkan bukti-bukti yang tidak perlu pun. Selain daripada balai polis dan mahkamah, tak ada siapa pun yang berhak meminta bukti-bukti sebegitu. Dan yang ketiga, saya juga share dengan anda berkenaan dengan beberapa restrictions yang di-uplift dalam fasa pemulihan negara yang kedua ini. Gunakan kemudahan yang telah diberi oleh kerajaan, bantu rakan-rakan dan saudara-mara kita yang tengah mengambil kesempatan untuk menjana ekonomi dan dapat pendapatan sedikit sebanyak. Tapi ingat, jangan sebabkan another cluster, kita tak nak kes naik balik. Be very very careful. Dan doakan yang baik-baik sahaja dan jangan lalai sekali lagi. Janganlah kita penyebab kes naik dengan begitu tinggi. Dan saya juga berkesempatan untuk jawab tentang mutasi kepada anda semua tadi.
So kalau nak faham mutasi ni boleh pergi ke YouTube dan tekan saja what is mutation, how mutation happens. Bila you all tengok video tu semua, maybe you all boleh lebih faham ya. Sebab mutasi ni saya perlukan gambar rajah dan video untuk menerangkan. Alright, so thank you so much. Take care. Masih ada 2,000 live viewers. Saya memang tak sampai hati nak sign out, tapi dah lambat guys, dah pukul 11.10. So good night everyone, take care, bye bye. Jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa untuk tekan follow, like dan set notification first sebab saya mungkin akan awalkan sesi-sesi live selepas ini. Okay, bye 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 daripada Celote Dr. Mala. Stay safe, stay healthy.